Kalau kita dengar laporan ekonomi yang menjangkakan akan berlaku kemelesetan, akan berlaku inflasi atau berlaku pengangguran, dan apabila kerajaan ataupun Bank Negara mengumumkan dasar-dasar ekonomi, apa pula sikap kita? Adakah kita mahu percaya bulat-bulat, menyerahkan segalanya kepada ahli ekonomi ataupun kepada kerajaan, ataupun kita mula mempersoalkan segala unjuran, segala dasar yang diperkenalkan oleh pakar-pakar ekonomi tersebut? Sebenarnya ada satu pandangan yang menyatakan bahawa kita tidak boleh menyerahkan segalanya kepada pakar ekonomi atas beberapa perkara lah. Yang pertamanya, ahli ekonomi ini bukannya ahli nujum yang boleh meramalkan sesuatu perkara akan berlaku dalam tempoh yang akan datang. Sebagai contoh, pengalaman saya sendirilah, saya pernah ditanya oleh wartawan pada hari Jumaat tentang kejatuhan nilai mata wang ringgit pada hari Jumaat tersebut, dan dijangkakan pada minggu depan ni ada analisis menyatakan bahawa minggu hadapan ringgit akan terus jatuh atas faktor-faktor tertentu. Jadi diminta saya mengulasnya. Berdasarkan pengamatan saya tidak membuat sebarang ulasan sebab kemungkinan itu boleh berlaku sebaliknya. Terbukti pada hari Isnin, mata wang ringgit kembali meningkat naik, tidak seperti mana unjuran dibuat oleh kebanyakan penganalisis. Jadi inilah antara kelemahan yang berlaku dalam mana-mana unjuran ekonomi, yang mana ahli ekonomi sendiri pun kadang-kadang boleh misinterpret ataupun salah tafsir data yang ada dan membuat unjuran yang tidak berapa tepat. Ada masanya unjuran itu mungkin tepat ataupun mungkin tidak tepat, ataupun mungkin lebih baik ataupun mungkin lebih buruk. Jadi perkara ini tidak boleh kita serahkan segalanya kepada pakar ekonomi sahaja. Yang keduanya, ahli ekonomi ini biasa membuat pandangan ataupun solution cadangan polisi mengikut mazhab mereka lah. Golongan yang liberal ataupun free market akan memberikan pandangan polisi ekonomi yang lebih cenderung untuk mesra kepada pasaran. Golongan sosialis pula akan memberikan pandangan yang lebih mesra kepada pekerja dan juga orang bawahan. Dan yang ketiganya, apabila pakar ekonomi bercakap tentang isu ekonomi, sebenarnya isu ekonomi ini ialah isu kehidupan. Ia ada pelbagai dimensi lah, dimensi sosialnya, dimensi psikologinya, dimensi politik, dimensi antarabangsa. Jadi apabila seseorang itu memberikan pandangan hanya melalui satu dimensi saja, maka tidak lengkaplah formulasi ataupun cadangan dasar dibuat oleh mana-mana pakar ekonomi ataupun ahli pihak kerajaan maupun bank negara itu sendiri. Jadi apa yang kita perlu lakukan dalam konteks ini ialah, pertama, apabila kita dengar sebarang laporan ataupun sebarang cadangan dikemukakan oleh pakar ekonomi ataupun ahli pihak kerajaan tentang ekonomi, pertama kita perlu mempersoalkan adakah benar, adakah betul, adakah wajar tindakan yang tersebut diambil. Yang keduanya, kita perlu kalau boleh bergerak seiring lah dengan dasar ataupun langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan ataupun pihak industri. Sebagai contoh, untuk menepani masalah wabak ini, berlaku masalah kemelesetan ekonomi dan sebagainya, maka inilah masa untuk kita sebagai pengguna dan juga pekerja untuk meningkatkan produktiviti kita, untuk terus berbelanja dan meningkatkan keupayaan kita untuk melancarkan ekonomi negara. Kerana yang dibuat oleh peringkat atasan itu hanyalah dasar saja. Dari segi pelaksanaan, dari segi agihan, dari segi executionnya berlaku di peringkat bawahan. Jadi sebagai rakyat, kita perlu mempersoalkan setiap pandangan pakar ekonomi dan juga kerajaan apabila melibatkan ekonomi negara, kerana kesannya kepada kita dan juga keluarga kita juga. Faedahnya ialah di pihak kerajaan akan mendapat feedback ataupun maklum balas terhadap cadangan mereka, dan ini akan menghasilkan satu dasar ekonomi yang lebih inklusif dan lebih efektif untuk dilaksanakan kepada sesebuah negara.